Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar? Semoga sehat hendaknya. Sehati mengungguli prestasi. Itu adalah moto kami. Tuan-tuan dan puan-puan, HUSIK adalah satu projek inovasi perkongsian amalan terbaik PPD Hulu Selangor bagi tahun ini. Persoalannya, apa itu HUSIK? Mengapa HUSIK patut wujud dalam organisasi ini? Apakah kelebihan yang ada pada HUSIK? Bersama-sama dengan saya pada pagi ini adalah dua orang pembentang yang pakar dalam bidang IT. Mereka adalah Puan Saimah binti Mat Sahir dari sektor perancangan, memegang ijazah sarjana dalam bidang pengurusan dan pembangunan kurikulum. Beliau pernah menyumbang tenaga dalam mengangkat SMK yang pempecah tempat beliau bertugas dahulu sebagai sekolah showcase program pembestarian luar bandar peringkat kebangsaan. Pembentang kedua pula adalah Encik Mahathir bin Abdul Razak, seorang juruteknik komputer yang memiliki ijazah sarjana muda sains komputer dalam bidang kejuruteraan perisian. Encik Mahathir juga terlibat dalam membangunkan sistem permohonan lawatan ke sekolah secara atas talian, atau lebih mesra lagi dipanggil e-street, yang digunakan pakai oleh semua sekolah-sekolah di daerah Hulu Selangor. InsyaAllah, kedua pembentang ini nanti akan membicarakan tentang keupayaan HUSIK dalam organisasi PPD Hulu Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengah masa, saya serahkan kepada pembentang pertama iaitu Puan Saimah binti Mat Sahir. Dipersilakan. Alhamdulillah diucapkan kepada Encik Mahmud ya, rakan sejawat dalam sektor pengurusan dan dasar. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehati mengundi prestasi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Terbilang, JPN Selangor Terbilang. Salam ceria, semoga semua sihat sejahtera. Okey, baik, tadi baru je saya perkenalkan lagu yang menjadi kata orang tu ingatan kepada seluruh rakyat Malaysia yang didendangkan oleh Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Ya. Lagu ni sampai orang tak tahu tajuk dia kerana asyik ingatkan kalau pergi Kuala Kubu. Sebenarnya lagu ni tajuk ni adalah Joget Kenangan Manis dari Allahyarham Sudirman. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa yang ingin saya bawakan sekarang adalah nak perkenalkan sikit daerah Hulu Selangor ni, sebab biasanya apabila saya ke mana-mana kan, kita cakap kita dari Hulu Selangor, so dalam borak-borak tu akhirnya Hulu Selangor tak akan bertukar jadi Hulu Langat atau Kuala Selangor. Sebabnya Hulu tu ada di Hulu Langat dan Selangor tu dia ada di Kuala Selangor. So untuk hari ini kita perkenalan sikit dengan daerah Hulu Selangor, mana keluasannya lebih kurang dalam 175,670.11 hektar. Dikatakan keluasan ini hampir sama dengan keluasan negeri negeri Melaka. Tuan-tuan tak dapat slide ke? Okey. Baru keluar, ya. Slide tidak dipaparkan. Okey, baik keluar. Daerah Hulu Selangor ni, tuan-tuan dan puan-puan, ni terletak di bahagian utara negeri Selangor dan merupakan daerah terbesar di Selangor.
Letak di utara iaitu bersempadan dengan Negeri Perak. Dan selatannya pula bersempadan dengan wilayah Persekutuan. Jarak sekolah kami yang paling jauh PPD Hulu Selangor lebih kurang dalam 82.8 km jika kita ikut jalan lama. Memang jauh, keluar daripada Selangor, masuk Negeri Perak, keluar Perak baru sampai ke sekolah ni. Manakala kami di PPD Hulu Selangor mempunyai 4 USTP, satu pusat latihan di luar bangunan PPD Hulu Selangor, 2 bilik perbincangan, 1 bilik mesyuarat utama di dalam bangunan PPD Hulu Selangor. Jika kita lihat Negeri Selangor ni ada 10 daerah yang mana Hulu Selangor ni lah satu-satunya sejak dulu dikenali sebagai The Sleeping Hollow. Dikenali sebagai The Sleeping Hollow ni kerana Hulu Selangor ni terletak di antara dua pusat peranginan utama negara iaitu Bukit Fraser ataupun Fraser Hill dan juga Genting Highland. Yang sangat popular Genting Highland kan kalangan penggemar-penggemar pelancong tanah tinggi ni. Okey, baiklah. Apa yang seronok ni di Hulu Selangor ini? Jadi kita lihatlah dekat Hulu Selangor ni bukan sahaja makannya sedap, tempatnya menarik, udaranya segar, tetapi sangat popular dengan sukan-sukan ekstrim ni. Antaranya adalah tuan-tuan dan puan-puan boleh singgah ke Sungai Ciling untuk mandi-manda, untuk menikmati sintuari ikan kelah yang mana kita lihat dalam gambar tu jinak semuanya. Kita boleh main-main dengan sintuari ikan kelah. Kemudian kita boleh mendaki bukit yang mana sangat popular ni, Bukit Kutu. Sebab bila atas puncak bukit ni batunya bertinggi macam kutu. Lepas tu digelarkan Bukit Kutu. Namun begitu, di Bukit Kutu ni lah adanya sejarah penjajahan British ke atas ni. Okay. Dan juga peminat-peminat whitewater rafting datanglah ke Kuala Lumpur. Memang ada. Sangat menarik. Kemudian kita ada juga Taman Luncur Udara. Boleh naik tandem gliding. Dan ini sangat menarik. Dan juga yang ini. Siapa berani? Boleh terjun rope jumping. Rope jumping. Inilah perkara yang menarik yang ada di Hulu Selangor. So harap perkataan Hulu Selangor tu terterap di hati kita untuk kita selalu ingat Hulu Selangor bukan Hulu Langat. Bila berbincang dengan Hulu Selangor, akhirnya dia ujung Hulu Langat ataupun Kuala Selangor. So jemput semua hadir ke Kuala Lumpur Baru ataupun ke Hulu Selangor, di mana Kuala Lumpur Baru inilah tempat pusat pentadbiran Hulu Selangor dan di sinilah PPD Hulu Selangor ditempatkan. Namun begitu, jika datang ke Hulu Selangor, janganlah lupa buat program jaringan dengan kami PPD Hulu Selangor, kerana kami ni semua pemandu-pemandu pelancong yang baik dan juga boleh membantu tuan-puan buat program yang bermakna. Okey. Baiklah, dalam keriangan ataupun dalam keseronokan di Hulu Selangor ini, bermacam-macam anugerah alam yang ada di sini, PPD Hulu Selangor juga tidak terlari daripada isu-isu. So isu yang kita nak angkatkan hari ini adalah berkaitan dengan 3 isu, yang mana isu ini dianggap bukanlah isu besar tetapi memberikan kesan juga kepada pengurusan. Pertama, berkaitan dengan tempahan bilik mesyuarat yang saya katakan tadi. Kita ada USTP dan PPD. Jaraknya jauh antara satunya USTP yang paling jauh ialah 60 km daripada PPD, manakala antara yang paling ke selatan lebih kurang 30 minit perjalanan. Manakala isu yang kedua kita akan angkat adalah berkaitan dengan gerak staf, berkaitan dengan pegawai dan AKP. Gerak staf, pegawai dan AKP, serta yang ketiga adalah berkaitan dengan direktori, pegawai PPD dan sekolah. Semua isu-isu ini nampak macam isu-isu biasa, tetapi kita akan lihat impaknya kepada pengurusan, organisasi dan juga perancangan serta keputusan atau tindak susul yang boleh diambil daripada isu-isu yang kita kutip ini. Okey. Baik. Huraian isu yang pertama, tempahan bilik USTP dan PPD seperti sedia maklum, dikatakan tadi, USTP ini berselerak daripada satu tempat, jauh jaraknya, dan kedudukan ini menyusahkan ataupun menyulitkan kami semua nak buat tempahan sebenarnya, kerana perekodan dia pelbagai bentuk. Ada yang telefon, ada yang WhatsApp, ada yang hantar telegram, ada yang dekat tulis kat buku log. Seandainya pegawai tu ada rakan baik kepada pegawai tu kan, tiba-tiba telefon, babe, aku nak guna ni bilik ni,
kau kat mana ni? Aku nak pergi masuk mesyuarat ni. Tak buka WhatsApp kat aku. Nanti aku tengok. Di tengah WhatsApp, tengah-tengah mesyuarat pula masuk satu WhatsApp lagi. Masuk satu WhatsApp lagi, kata nak guna bilik, bos nak guna bilik pada sekian-sekian tarikh. Dah, pegawai USTP paksa keluar bilik mesyuarat minta izin, ada perkara penting. Padahal nak uruskan bilik mesyuarat yang bos nak ni tadi. Tengah-tengah uruskan dapat satu call pula lagi. Aku nak guna urgent lah, tiba-tiba ada program ni kena buat. Bilik ni tadi rasanya dah ditempah. Aku tak tahu lah, kau deal lah berdua macam mana, siapa nak ambil dulu. Huru-hara hidup pegawai USTP. Ada yang bijak sikit tu bawa aku kilih. Pergi meeting bawa rekod penggunaan, rekod tempahan. Tapi tiba-tiba dapat satu call pula. Cik Mat, saya nak guna bilik USTP PKG USTP Sungai Chor ni. Allah, saya tengah beratur beli makanan ni. Orang ada dalam kereta. Tak dapat juga tempah. Sudahnya masalah untuk menempah bilik-bilik khas ini sangat jadi rumit, jadi masalah. Jadi barang banyak-banyak pengurusan nak menempah bilik ini jadi masalah. Apabila keadaan ini berlaku, tentu semua rekod pelbagai ini sukar nak dianalisa sebab tidak direkod dengan baik. Kesannya lah, jadi data bermakna tidak dapat membantu pengurusan membuat keputusan, membuat perancangan dengan tindakan susulan dengan baik. So, seandainya lah kita nak membuat program atau pembangunan terhadap PKG ataupun USTP dulunya PKG, mengatakan bahawa kami nak membaik pulih bilik USTP yang sering digunakan. Bagaimana nak dibuktikan? Itu juga dengan peralatan ICT yang digunakan, projektor dan sebagainya. Kalau ada perekodan yang baik, sekurang-kurangnya juruteknik dapat tahu projektor ini perlu dirancang untuk penyediaan yang baru, kerana kalau kita lihat jangka masa penggunaan menton iaitu lagi 3 bulan, lagi 4 bulan, lagi 6 bulan. Jadi perancangan untuk menyediakan peralatan ini sudah tentulah lebih kemas dan baik. Okay. Seterusnya uraian isu yang kedua, gerak staf, pegawai dan AKP. Gerak staf, pegawai dan AKP dilakukan secara harian, lebih-lebih lagi pada musim COVID ini. Ke mana perginya? Cuti. Biasanya kalau kita sihat kita akan datang bekerja lah kan, tetapi yang tidak datang tu sudah pasti keluar daripada organisasi kerana bercuti. Cuti sebab apa? Sakit, adakah time slip, adakah cuti haji, cuti bersalin, macam jenis cuti. Dan ada juga yang keluar kerana buat bimbingan dan juga pemantauan. So medium yang kami gunakan di PPD Selangor ini adalah menggunakan medium Telegram, yang mana pelaporan itu berbentuk deskriptif saja. Dan nak dianalisa juga sukar. Kan berapa lama kita nak duduk menghadap Telegram itu, nak mengasingkan data-data ini. Dalam kata orang tu tua depan Telegram tu mengasingkan data, tahun depan masuk tahun depan, tahun ni punya data betul selesai lagi nak diasingkan. Dan ini juga menjadikan kita tidak ada data yang bermakna juga. Keadaannya serupa macam kes tempahan bilik tadilah. So seandainya kita ada satu data yang dapat kita lihat, pihak pengurusan tertinggi boleh lihat bilakah bulan yang tertinggi pegawai-pegawai ini keluar membuat pemantauan. Berapa ramaikah pegawai-pegawai ini yang sakit dari bulan ke bulan. Bila masakah pegawai-pegawai di PPD bekerja teruk ni. Di situlah peranannya pentadbir nanti memainkan peranan untuk membuat segmentation supaya dengan data ini kita boleh merancang program-program kaunseling. Di situlah peranan kaunselor organisasi untuk memberi semangat, untuk memberi motivasi kepada pegawai-pegawai di PPD Hulu Selangor supaya kita tak kolaps, supaya kita tak terlalu hektik, supaya kebajikan kita itu diambil berat, supaya emosi itu dijaga, supaya roh semangat bekerja itu berterusan dipacu sehingga akhir tahun. Ya, seandainya ada data-data ini, tetapi jika data-data ini tidak ada, bagaimanakah kita nak membuat pengurusan, pihak pengurusan yang membuat keputusan, perancangan yang ambil tindakan susulan sesuai dengan keperluan dalam PKPPD dimensi 1 di bawah kepimpinan di 1.4.1 berfokuskan data itu. Ya. Huraian
Isu yang ketiga berkaitan dengan directory. Directory ini, selalunya kita ada directory pegawai, AKP, PPD dan sekolah. So isu biasa je ni kan. Tapi masalah dia, apabila kita sediakan directory ini, sekarang ni ada AnyFleet lah, directory digital dan sebagainya, ada orang nakkan link URL, kita bagilah medium URL. Dah bagi URL, nak jual QR code. Ada pula nak dua-dua, dah bagi dua-dua, tak kenapa tak suruh, kenapa tak print? Dah print, kenapa tak tampal kat dinding? Dah tampal kat dinding, kenapa lah semar pula dinding ni banyak sangat QR code? Jadinya pelbagai kemahuan daripada pegawai-pegawai dan kita lihat keadaan ini tidak sistematik. Dan kefungsian untuk kita menyediakan buku-buku directory yang sedia ada sama ada dalam bentuk digital cetakan ini tidak memberi fungsi yang sebenarnya dan ia tidak membantu pegawai mendapatkan maklumat dengan mudah dan cepat. So 3 isu yang besar ini bagi kami lah, 3 isu yang besar walaupun yang remeh ini, tetapi apabila kita uruskan dengan baik, kita pasti emosi pegawai untuk melaksanakan tanggungjawab seharian mereka lebih terurus dan lebih cantik. Sehubungan itu, apa yang kami lihat sebab kepada 3 perkara ini, tidak lain tidak bukan, kita tiada sumber data berpusat. Kita letaklah asingkan sumber data berpusat dengan big data ni. So big data ni memang ada satu, macam tuan-tuan dan puan-puan buat tu kan, yang dah dipersembahkan. Memang kita ada satu big data. Tetapi data-data seperti ini tidak diuruskan. Kita tak ada sumber data yang berpusat yang berkaitan dengan directory, gerak staf tempat bilik mesyuarat yang boleh kita capai dengan mudah. Dengan huraian yang lebih jelas, tiada platform pengumpulan data yang tepat dan sesuai bagi memulihkan data diproses untuk kegunaan pengurusan, memperbaiki perkhidmatan dan melonjakkan pencapaian organisasi. Itu sebenarnya kita lihat. Dan kita lihat pula kesan daripada perkara-perkara ini, isu-isu, 3 isu ini. Kita lihat kesan dia ialah apabila folder-folder data ini datang dari pelbagai sumber, pegawai nak menguruskan ni susah dia nak buat. Data sukar dah diproses, data tidak lengkap bulan ni ada, bulan lepas ada 2 minggu sahaja, bulan ini ada 1 minggu sahaja rekodnya, sukar dikumpul dan akhirnya data ini tidak diproses. Jadi kata orang tu jadi data sampah kan. Kalau bos yang garang ni saya buang data ni tu sampah ni. Kalau nak buat perancangan data tak lengkap kita campak je kata pihak emis. EPRD kata kita buang aja data ni. Nak kena kecap, buang. Maklumat yang bermakna tak dapat dihasilkan. Ini kesan dia. So berdasarkan daripada penilaian punca, sebab dan kesan ini, maka penyelesaian yang kami cari berdasarkan kekuatan yang kami ada, kekurangan yang kami ada dan kami perbaiki diri, duduk berbincang bersama-sama apa perkara yang kita boleh lakukan supaya ia benar-benar remeh ini menjadi mudah dan dia menjadi satu injection kepada kita supaya bekerja dengan lebih baik. Ya, kita hasilkan HUSIP. HUSIP ini adalah ringkasan daripada Human Resource Information Center, iaitu HU kita ambil daripada kata human, S daripada kata resource, manakala I dan C Information Center. Dan apabila yang katakan tadi bahawa dapatan kita sebenarnya tak ada satu pusat data yang mengendalikan isu-isu ini. Sehubungan itu, HUSIP ini kami telah bina berdasarkan ringkasan eksekutif ini, yang mana aplikasi mobile kami hasilkan HUSIP melalui aplikasi mobile yang menjadi satu inovasi baru yang kami bangunkan bagi kemudahan pegawai dan AKP di PPD Hulu Selangor. Ya. Apa dalam mobile aplikasi ini? Ada buat tempahan bilik. Kita cantikkan tempahan bilik tu, kita upgrade tempahan bilik. Tak ada lagi Google Calendar, tak ada lagi yang berasingan panggilan telefon, tak ada lagi buku log yang bersifar-sifar. Kita cantikkan, kita ambil idea-idea tu, kita masukkan dalam aplikasi mobile ini. Manakala gerak staff, kita rebrand dia. Kita rebrandkan dia sebagai mobility professional, iaitu melaporkan mobility pegawai dan AKP, iaitu mencapai direktif sekolah dan pegawai secara mudah dan berkesan. Terdapat juga beberapa cerita tambah seperti banner iklan yang terkini. Aplikasi mobile ini bukan saja
untuk 3 perkara ini, tapi aplikasi mobile ini juga kita gunakan untuk menyebarkan maklumat terkini dan kita tambahkan dengan rak digital BPD Hulu Selangor dan juga ini yang paling menarik, nanti saya akan tunjukkan, kita integrasikan dengan berbagai teknologi terkini agar ia dapat digunakan secara efisien dan berpusat. Projek ini awalnya diilhamkan untuk mengatasi masalah tempahan bilik mesyuarat itu tadilah, ya, yang kehidupan pegawai USP hura dengan tempahan bilik kan. Namun kita dah ada kan aplikasi Husik ini. Namun begitu ada isu baru yang masa kita rasa kita boleh selesaikan dengan platform Husik ini. Maka kita naik taraf mengikut keperluan pegawai dan AKP melaksanakan tugas harian. Ia merupakan projek kerjasama sektor pengurusan dengan sektor perancangan dan dasar PPD Hulu Selangor untuk kegunaan pegawai-pegawai dan AKP PPD Hulu Selangor. Okey, objektif yang satu, aim kami tidak lain tidak bukan untuk menyediakan satu perkhidmatan kemudahan semua manusia secara berpusat dan mudah dicapai oleh semua pegawai dan AKP secara efektif. Itu matlamat utama kami. Kita lihat kata orang kalau buat kuih tu ada acuannya kan, kalau buat baju tu ada ukurannya. Begitulah juga dengan menghasilkan aplikasi mobile Husik ini. Kami menggunakan panduan model Mobile Application Development Life Cycle atau dikenali MADLC, yang mana model ini membawa kepada mempunyai 7 fasa. Itu fasa identification, itu mengenal pasti, kemudian penjudasan design, reka bentuk, development iaitu pembangunan, dan membina prototyping ataupun prototype, membuat pengujian. Jika kita lihat arrow di mana prototype ini dan juga development serta testing ini, ya, dia berbalik-balik ni. Dekat sini lah kita kata orang tu fasa yang paling banyak mencabar, kita kena test banyak kali, test jadi kita jadi idea kita ni kan, sehinggalah kita boleh deployment, iaitu membuat penyebaran penggunaan serta membuat penyelenggaraan atau maintenance secara berterusan supaya jangka hayat aplikasi yang kita hasilkan ini dapat digunakan seterusnya, iaitu penambahbaikan demi penambahbaikan dilakukan mengikut keperluan semasa. Baik tuan-tuan dan puan-puan, inilah inovasi yang kami hasilkan, Husik. Secara gambarannya, aplikasi mobile yang direka bentuk untuk menyokong pengguna Android dan juga Apple. Dan ini kemudian bukan itu saja, aplikasi mobile ini bukan saja menulis pelaporan yang seperti yang saya nyatakan tadi, tetapi kami menambah elemen-elemen ataupun integrasi terbaru berbagai teknologi. Pak kata orang apalah guna telefon tanpa WhatsApp, tanpa Telegram, tanpa teknologi komunikasi lain seperti Google Maps, panggilan telefon dan sebagainya. So, kita perkayakan lagi dengan ciri-ciri pelbagai teknologi ini hanya semata-mata untuk menghasilkan output yang bermakna. Melalui Husik atau aplikasi Husik ini, kita dapat mengumpulkan data secara terkumpul melalui Excel atau menzahirkannya melalui pelaporan. Data-data ini sama ada secara list, table, graf dan juga pelaporan ataupun notifikasinya itu kita paparkan di Telegram. Supaya notifikasi, contoh penggunaan tempahan bilik. So pegawai USTP tak perlu buka Husik. Dia hanya tengok notifikasi yang ada dekat Telegram dia saja. Begitu juga dengan cuti. Notifikasi ini juga akan dihantar dalam Telegram. Komunikasi. So bahagian ketiga, output yang bermakna komunikasi ini kita upgrade lagi apa yang ada dalam Husik ini supaya pegawai-pegawai tak perlu lagi buka directory lain. Directory dah ada dekat dalam Husik. Jadi dia boleh terus telefon, bercakap, menghantar mesej dan juga menekan navigasi sama ada Google Maps atau Waze bergantung kepada pilihan yang diinstall dalam phone untuk ke sekolah-sekolah supaya tak sesat ketika membuat pemantauan. Okey. Sebab seterusnya kita ada penyebaran maklumat, kita ada banner atau contoh saya letak kat depan ni kan. Banner ni bertukar-tukar lah. So kalau ada maklumat penting, setiap hari dia akan bergerak. So setiap orang yang masuk aplikasi tu dia dapat maklumat terkini. Kemudian dan akhir sekali kita kumpulkan juga dokumen-dokumen rasmi, menu-menu rasmi yang perlu digunakan oleh pegawai-pegawai untuk melaksanakan tanggungjawab dalam rak digital. So ini adalah idea keseluruhan
Husik ataupun aplikasi mobile yang mendukung pengguna Android dan juga Apple. Baik, seterusnya kita lihat paparan antara muka Husik. Ini adalah ikon Husik. Daripada sini kita klik, dia akan paparkan antara muka Husik iaitu login dia, dan ini adalah dashboard ke dalam. So, dalam menu tempahan bilik kita lihat ada isi tempahan saya, maksudnya tempahan yang saya buat. Okey, tempahan keseluruhan kita boleh tengok satu PPD punya tempahan. Okey, dan kalender tempahan. Contoh kalender tempahan ni, katakan saya tempah bilik Zakbar dalam bulan Januari. So saya boleh pilih bilik Zakbar bulan Januari dan dia akan paparkan dalam bulan Januari siapa pakai bilik tu. So nak kesan orang yang buat vandalism ke, siapa yang buat kerosakan, kita boleh kesanlah juga melalui kalender tempahan ni. Seterusnya kita lihat kepada menu mobility professional yang kita telah jenamakan semula daripada gerak staff tadi. Dari isi pergerakan dan juga kita dapat melihat pergerakan peribadi kita dan juga pergerakan seluruh pegawai di PPD Hulu Selangor. Dan ketiga, berkaitan dengan directory. Directory ada dua, satu staff dan pegawai, dan kedua adalah directory sekolah, yang mana di sinilah elemen-elemen komunikasi itu kita letakkan tadi. Seterusnya ini bentuk pelaporan. Ini ada contoh bentuk pelaporan yang daripada Husik itu sendiri, ya, daripada data yang tak dianalisa, daripada data yang bersifar-sifar, data yang tak ada makna tadi, kita dapat hasilkan dalam bentuk graf begini. So yang ini kategori cuti dalam bulan Januari 2021. So kita lihatlah cuti rehat ada berapa orang, cuti tanpa rekod ada berapa orang. So daripada sinilah pihak pengurusan boleh melihat pada bulan-bulan berapa lah banyak ni cuti sakit, pada bulan berapa lah ramai ni cuti bersalin. So dari situ perancangan sumber manusia boleh membuat perancangan dengan baik. Begitu juga dengan kategori urusan rasmi bulan. Setiap bulan ni kita bagi contoh ni ialah mobility professional. So mana pegawai-pegawai ni keluar pejabat ni. Kita boleh tengok di sini daripada pelaporan yang diisi bengkel, taklimat, mesyuarat. Ini adalah urusan-urusan rasmi pegawai. Itu juga dengan pelaporan analisis peralatan ICT yang saya sebutkan tadi. Kita boleh lihat analisis projektor setiap bilik dari Januari hingga Mac, USTP Kelompang, USTP KKB. So data-data yang pusatnya berserikan itu kita dapat kumpulkan dalam satu sistem sahaja. Kita dapat lihat. Ini sangat memudahkan juruteknik kita nanti. Dan juga yang ini saya katakan tadi, notifikasi. Yang ini pelaporan yang kita isi dalam Husik itu akan dihantar ke Telegram sebagai notifikasi mobility professional dan juga notifikasi tempahan bilik. So pegawai USTP tak perlulah buka Husik nak tengok tu. So dia boleh juga tengok notifikasi di dalam Telegram yang mana kerena pegawai yang nak itu nak ini telah kami wrapkan di dalam penggunaan telefon bimbit, yang mana telefon bimbit ini sekarang menjadi rakan baiklah semua orang. Biarlah kata orang tu tak ada duit, jangan tak ada data kan untuk guna telefon ni. Kata orang tu memang telefon tu sebagai satu medium yang sangat penting dah sekarang. So jadinya apa yang memudahkan kerana ia support Android dan juga Apple. Okey, baiklah. Tadi sudah cerita banyak lebar, menunjukkan paparan. Apa kata kita bedah siasat sikit apa yang berlaku dalam Husik ini sebenarnya, bagaimana dia berlaku secara live. Untuk itu, saya nak persilakan tenaga emas PPD Hulu Selangor dalam menghasilkan Husik ini. Kita persilakan Encik Mahathir bin Abdul Razak atau AKA kami kenali dia sebagai Cik Dad. Untuk itu dipersilakan Cik Dad untuk membuat demo. Okey, terima kasih Puan Saimah. Terima kasih Tuan Moderator dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Mahathir bin Abdul Razak, juruteknik komputer daripada PPD Hulu Selangor, akan membentangkan cara penggunaan demo sedikit sebanyak bagaimana kita nak mengakses kepada sistem Husik ini. Okey. Pertama sekali kita akan bila kita akan klik apps Husik di telefon,
kita akan masuk kepada ruangan login. Okey, kita akan masukkan login ID. Sistem ini hanya boleh diakses oleh mereka yang memiliki ID dan password sahaja, iaitu khususnya pegawai dan staf PPD Hulu Selangor. Okey, ini kita akan masuk. Okey, paparan dia adalah sebegini. Okey, di dalam ni ada slide, ada banner. Banner ni akan bertukar pada setiap 10 saat dan kita boleh letakkan apa-apa saja banner yang berinformasi di halaman ini. Okey, seterusnya fungsi yang pertama yang saya banner adalah tempahan bilik mesyuarat. Okey, tempahan ini dahulunya ada sistem Google Form, namun saya tambah baik disebabkan ada masalah pertindihan tempahan. Apabila ada pertindihan tempahan, pegawai agak sukar untuk mengetahui bilik itu dah di-book atau tidak. Dia hanya boleh tengok dekat bahagian kalender saja ada pertindihan. So ketika dia dah isi dah cantik-cantik tapi bertindih. So agak sedikit ralat di situ kerana terpaksa memilih tarikh yang lain. Sedangkan benda tu dia dah membuat sedikit usaha tempahan di situ. Okey, so kita akan buat tempahan di sini. Kalau kita klik, okey, kita akan boleh masukkan tarikh masa, nama program, bilik mesyuarat. Kita boleh pilih mesyuarat yang kita inginkan dan bilangan peserta, dan di sini ada peralatan yang diperlukan. Biasanya kami akan mendapat informasi bagaimana keperluan pegawai itu untuk menempah bilik, apa keperluan ICT yang diperlukan. So kami di pihak unit ICT boleh membantu mereka dalam menyediakan perabatan ICT yang diperlukan. Okey, bila mereka dah isi, tekan submit. So paparan ini akan keluar di bahagian tempahan saya. So kat sinilah kita akan lihatlah banyak ada tempahan yang kita buat. Kita boleh delete, ada option delete. Kita boleh delete lah, kalau salah kita delete, isi balik. Okey, seterusnya apabila kita dah isi tempahan itu akan keluar kepada notifikasi bilik tempahan. Bilik tempahan ini bila kita isi, kita akan bilik tempahan ini akan diurus. Biasanya bilik-bilik khas khususnya di USTP, mereka mengalami masalah untuk melihat tempahan terbaru yang biasanya kalau gunakan Google Form terpaksa kena buka Google Form, Google Calendar, tapi saya integrasikan sistem Husik dengan Telegram dan mereka boleh dapat notifikasi itu di dalam Telegram mereka masing-masing. So sebagai contoh, Puan Khairul Faida, pegawai USCP di Kalompang mendapat notifikasi. So mereka boleh menguruskan jadual pergerakan mereka dengan baik sebab mereka hanya seorang yang menjaga USTP di Kalompang. Okey, seterusnya kita masuk kepada Mobility Professional. Okey, kita lihat dulu paparan dashboard. Okey, Mobility Professional ni dahulunya dinamakan sebagai gerak staff. Okey, kita akan isikan isi pergerakan. Okey, Mobility Professional ni sebelum ni kami hanya menggunakan Telegram semata-mata. Tak ada sistem sebegini. Namun bila hasilnya sistem ini, saya integrasikan sistem ini dengan Telegram supaya perubahan kegunaan yang sebelumnya mereka biasa guna Telegram, mereka tak rasa larat apabila kita berubah kepada sesuatu budaya yang baru. So mereka tetap boleh dapat maklumat melalui Telegram, cumanya mereka lebih mudah untuk mengisi. So dapat isi di sistem ini, kita boleh isi. So kita boleh tambah, contohnya kalau kita pergi ke kunjung bantu ke sekolah, bersama-sama dengan kita adalah Puan KPPD. So, kita boleh add on di sini Puan KPPD sekali dalam pergerakan, dan bila kita submit, pada Puan KPPD pun ada pergerakan tu dan pada kita pun ada pergerakan tu. Boleh isikan sama ada usaha rasmi, kami pecahkan pada 3, usaha rasmi, cuti dan lain-lain. Dan kita boleh isikan perkara, contohnya mesyuarat, apa nama mesyuarat tersebut, tempat, masa dan catatan. Okey, bila kita masuk ke tu, dia akan pergi kepada pergerakan pada pergerakan peribadi.
Pegawai pribadi lah, kita boleh lihat lah, kita mudah untuk melihat. Kalau kat Telegram tu agak susah untuk lihat mana pergerakan pribadi kita pada semalam ataupun dulu semalam atau sebulan lepas. So ni kita mudah, kita boleh cari, kita sangat mudah. Kita ada tu, dia tak perlu nak scroll down ataupun search. Ini ada button search, dia dah memang listkan terus ke mobility professional kita sendiri. Dan kita boleh juga lihat pergerakan PPD. Pergerakan PPD ni maksudnya pergerakan satu PPD. Supaya kita boleh tahu pada hari ini, biasanya kat kaunter dia susah untuk mengetahui hari ini pegawai ni ada tak, hari ni pegawai tu ada tak. So kat sini dia lihat, kat sini dia tahu dah siapa yang akan keluar. Okey, kejap. Okey, sepatutnya dah akan keluar ni. So ada masalah server sikit. Okey, tak apa. Okey, lebih kurang seperti pergerakan pribadi. Okey, dan directory ni sebentar lagi Puan Saimah akan membentangkan sedikit sebanyak. Okey, saya nak tunjukkan sebelum saya pergi ke directory, saya akan tunjukkan Telegram kepada mobility professional. Okey, kat sinilah. Biasanya sistem ini dia akan terus pushkan pergerakan mobility professional pegawai itu terus ke dalam Telegram ini. So kita yang dah biasa guna Telegram, so tak ada, maknanya bila ada sistem ni dia tak menjadi berbeza lah sebelum ni, dia tak ada banyak sangat perubahan. So benda yang sama juga kita akan gunakan, iaitu Telegram. Sebab Telegram di PPD ni sangat digunakan sebaik mungkin. Sebab dia sangat mudah dan kita dah biasa guna. Okey. Dan itu sahaja dari saya untuk demo sistem ini, dan saya serahkan kembali kepada Puan Saimah untuk buat sedikit demo berkaitan tentang directory. Okey, dipersilakan. Okay. Terima kasih kepada Cik Dad ya. So hari ni kita akan buat demo sikit dalam sejarah ni, musik merentasi sepadan daerah. Ya, kita akan berhubung menggunakan perkhidmatan komunikasi, telefon dan juga WhatsApp. Kamera dah on. Kita akan Puan Bidayu ya. Okay. Puan Bidayu hari ini akan menjadi kami punya demo artis. Bersama dengan Dr. Junaida di Kota Kinabalu. So adakah Husik ini mampu melepasi sempadan daerah, sempadan negeri, melepasi Laut Cina Selatan? Kita akan cuba. Ini adalah sejarah Husik untuk PPD Hulu Selangor. So atas dasar data sulit, saya tak boleh paparkan nombor telefon Puan Hidayu dan juga Dr. Junaida nanti. Ya, di paparan YouTube. Jadi kami tutuplah paparan itu untuk penonton di YouTube, kerana nanti satu Malaysia telefon Puan Hidayu ni yang comel ni nanti kan Dr. Junaida mungkin kacau malam nanti. Okey, untuk itu saya akan tunjuklah dulu kalau boleh nampak kan. Okey, directory. Dekat directory tadi Cik Mahathir dah tunjukkan, iaitu kita ada pegawai dan juga sekolah. So saya akan pilih pegawai yang mana kita dah damikan. Ya. Okey. Dia berapa second ni Mahathir dia akan tutup balik? Kalau 10 minit. Kalau idea dalam 10 minit saja. Okey. Okey, yang ini ya, kami dah damikan Puan Bidayu dah jadi staff PPD Hulu Selangor dah. Si Puan Bidayu ada telefon di tangan ke kat handbag ke? Ada, okey, good. Okey, baik ya, kita cuba, kita paparkan detail. Okey, tu Puan Bidayu, saya tutuplah nombor telefon dia. Okey. Okey, saya call sekarang ya. Okey. Puan Bidayu sila angkat, kita berkomunikasi sebentar. Hello. Hello Puan Bidayu, saya dari PPD Hulu Selangor tau, bukan PPD Kuala Selangor. Okey. Okey, berjaya Berjaya juga. merentasi negeri.
Mentasi Sempadan Negeri walaupun MCO ni ataupun PPN fasa 1. Okey, tahniah kerana menjadi demo artis kami. Terima kasih banyak. Dan di paparan kita sekarang, kita nampak di studio ada Dr. Junaidah. Dr. Junaidah. Doktor ada phone, Doktor? Okey. Saya tutup kereta and call ya. Dulu. Puan Saimah call saya semula ni. Ya ke? Okey, saya off. Okey. Teruja sangat nak call. Betul, kita boleh. Sekarang ni kita boleh merentas tanpa sepadan. Inilah kelebihan Husik mana kami tak perlu dah cakap. Kami tak ada nombor telefon lah. Tak ada nombor telefon. Tak ada orang yang akan berani cakap dia tak ada nombor telefon pegawai lain. So sekarang kita tengok Dr. Junaidah. So saya tunjukkan ya. Itu ada nama Dr. Junaidah. Nampak ke? Kan? So kita buka dulu. Okey. Itu gambar Dr. Junaidah. Macam artis. Okey. Saya call Dr. Junaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Melintasi Laut Cina Selatan. Alhamdulillah. Hello doktor. Hello doktor. Ya. Apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih doktor kerana jadi model artis kami hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada kedua-dua pegawai daripada Kota Kinabalu dan juga daripada PPD Sepang Puan Bidayuh. Terima kasih ya Saidam. Okey, itu untuk panggilan telefon. Kita demo satu lagi Puan Bidayuh boleh? Boleh. Saya hantar WhatsApp. Okey. Okey, kita hantar WhatsApp directory pegawai kepada Puan Bidayuh. WhatsApp. Okey, sekarang saya akan masuk WhatsApp. Okey, saya hantar ya. Selamat pagi. Okey, saya dah hantar kepada Puan Bidayuh ni. Selamat pagi ni, kami dah borak sebelum ni. Okey, Puan Bidayuh terima tak? Saya terima. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Begitulah ya peranan Husik di PPD Hulu Selangor. Walaupun kita nampak isu-isu tu sikit tetapi sebenarnya dia membantu banyak kerja-kerja pengurusan harian pegawai dan AKP untuk mengenal pasti di mana pegawai ini, pukul berapa dia keluar. Kan tadi ada ke tak ada tapi kita tak tahu dia ke mana. Tapi dengan Husik alhamdulillah. Kalau Dr. Jun nak cuba bolehlah kita berkolaborasi untuk memudahkan pengurusan bersama. Terima kasih banyak dan saya nak buat paparan terakhir. Saya akan share balik semula kita punya screen. Okey. Ini adalah keistimewaan Husik. Tadi para penonton dah lihat bagaimana Husik itu mampu membuat panggilan telefon dekat ataupun jauh asalkan talian itu ada. Okay, seperti, dan juga boleh menghantar WhatsApp. Kita kat sini menghantar mesej kepada pegawai-pegawai tanpa kita membuka buku directory kita yang kita cetak, yang kita buat digital dan sebagainya, semuanya ada di tangan. Oleh itu kita melihat Husik ini mempunyai 6 keistimewaan, iaitu kepercayaan sistem ini ke mana ia dibangunkan berasaskan Android dan Apple. Semua orang boleh pakai, dia dah tak ada masalah dah Apple tak boleh, kena pakai Android saja ataupun Apple saja Android tak boleh. Dan dia juga mengumpul data secara real time, integrasi pelbagai teknologi yang ada dalam Husik ini dan sumber rujukan rasmi memang boleh dijadikan sangat kerana yang dia adalah relevan dan dia boleh dijadikan dalam penilaian PKPPD. Sistem dokumentasi yang lengkap daripada berterabur macam tu tak tahu mana data-data kita dan kenapa ia dibuang
telah kita susun menjadi satu dokumentasi yang lengkap daripada graf dan juga data dan juga table dan juga list kita paparkan tadi. Dan juga yang paling best sekali, husik ini boleh dipaskan mengikut keperluan sepanjang masa. So harapan kami lah kan, mungkin kami punya big data itu akan berpindah kepada husik lah agaknya nanti. Ya, itu harapan kami dalam usaha kami memindahkan big data yang ada ke dalam husik, dan husik ini betul-betul menjadi satu aplikasi mobile yang membantu semua pegawai dan AKP di PPD di atas tangan capaian maklumat di hujung jari. Ya. Dan penyelesaian masalah sebab penggunaan husik ini, masalah tempahan bilik mesyuarat yang berserakan dapat diselaraskan dengan lebih sistematik. Pengurusan tempahan dan penggunaan bilik-bilik mesyuarat lebih profesional, dan tak ada pertindihan, tak ada pergaduhan, aku dah tempang kau masuk kenapa, dah tak ada begitu. Pelaporan data benar dan tindakan yang lebih bermakna boleh dilaksanakan berdasarkan analisis data. Berdasarkan data driven ini, dan data diuruskan secara efisien dan sangat efektif. Kita lihat tadi kan, tengok data-data itu berdasarkan pelaporan yang dibuat oleh pegawai-pegawai sendiri. Perancangan pembangunan bilik-bilik mesyuarat dapat dibuat dengan betul berdasarkan pembuktian data yang tepat. Bukan saja-saja nak pasang kipas, tetapi pasang kipas tu sebab apa? Sebab penggunaan yang tinggi. Bukti penggunaan tinggi itu dapat dibuktikan dalam laporan husik. Serta yang keenam, mempertingkatkan cekapan sistem pengurusan sumber manusia yang menjadi sumber rujukan rasmi semua pegawai dan AKP. Inilah husik di PPD Hulu Selangor. Untuk penghargaan dan terima kasih ini, tim husik mengucapkan ribuan terima kasih kepada pegawai pendidikan daerah Hulu Selangor, Puan Roslina Abdul Ghani yang banyak menyuntik semangat untuk kami menyiapkan husik ini. Timbalan PPD SPD Encik Rosman Baharudin, Timbalan PPD SPB Encik Ahmad Nasim Muhammad Saleh, Timbalan PPD SPS Puan Norma Muhammad Saleh, Timbalan PPD SPM Encik Rosi Sulaiman, sektor pengurusan EO kami yang jelita Puan Roslin, sektor unit ICT PD Hulu Selangor Encik Hafiz, USTP PPD Hulu Selangor special mention untuk Encik Muhammad daripada USTP Sungai Choh, pegawai-pegawai PD Hulu Selangor, AKP PPD Hulu Selangor yang sentiasa sehati mengungguli prestasi untuk memajukan penggunaan husik di PPD Hulu Selangor. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan di BID Sepang. Terima kasih jawab bunga daripada kami ya. Nampak ke tak keluar ya? Kita tak keluar slide je tadi. Okey. Dan akhir sekali, terima kasih JPN Selangor terbilang sehati menggota prestasi, stay safe, stay healthy. Saya kembalikan semula kepada moderator Encik Mahmud Wahid, rakan sekerja saya dari sektor perancangan dan dasar PPD Hulu Selangor. Saya kembalikan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih rakan sejawat saya, Puan Saimah binti Mat Sahir dan juga Cik Ded atau Cik Mahdir. Terima kasih kepada kedua-dua pembentang. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, begitulah tadi perkongsian amalan terbaik dari PPD Hulu Selangor yang membicarakan tentang husik, iaitu suatu aplikasi yang dibangunkan untuk mendapatkan maklumat. Bukan sahaja sekadar maklumat tetapi sebagai pusat pengumpulan data bagi tujuan penambahbaikan pengoperasian PPD Hulu Selangor pada masa akan datang, insya-Allah. Ini selari dengan matlamat PPD Hulu Selangor dalam usaha ke arah menjadikan PPD Hulu Selangor 1/3 PPD yang terbaik di Malaysia, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan perkongsian amalan terbaik ini dapat dijadikan satu perkongsian yang bermakna ketika program jaringan bersama dengan PPD yang lain pada masa akan datang, insya-Allah. Kita jumpa lagi dan saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Dipersilakan.